Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini dapat kita bertemu sekali lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kuliah kita pada pagi ini. Insya-Allah kita sambung pada muka surat kitab kita yang pertama, iaitu Hidayatus Salikin, pada muka surat 175 buku saya inilah, buku surat yang Jawi ini. Jadi kita menyambung kepada hadis mengenai dengki, takabur, riak dan takjub. Okey, sambungan pada kuliah yang minggu lepas. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wal akhbaru fil hasadi wal kibri wal riya'i wal ujubi kathiratun wa yakfika fiha hadithun wahidun jami'un. Faqad rawa Ibn al-Mubarak bi isnadihi an rajulin annahu qala li Mu'adh bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ya Mu'adh, haddisni hadithan sami'atahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, hadis-hadis pada menyatakan dengki, takabur, riak dan ta'ajub itu amat banyak. Dan engkau memadai padanya dengan satu hadis yang merangkumi semua yang demikian itu. Sesungguhnya Ibnu Mubarak telah menceritakan hadis dengan sanadnya daripada seorang lelaki bahawa ia bertanya kepada Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Mu'az, ceritakan kepadaku hadis yang engkau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia punya, kita dah baca muqaddimah pada minggu lepas, dan pada pagi ini kita sambung cerita yang sambungan hadis Sayyidina Mu'az yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak. قال فبكى معاذ حتى ظننت أنه لا يسكت ثم سكت ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معاذ إني محدثك بحديث إن أنت حفظته نفعك عند الله وإن أنت ضيعته ولم تحفظه انقطعت حجتك عند الله يوم القيامة. يا معاذ إن الله تبارك وتعالى خلق سبعة أملاك قبل أن يخلق السماوات والأرض فجعل لكل سماء من السبع ملكا بوابا عليها. Kata lelaki itu, maka menangislah Mu'az hingga aku menyangka dia tiada diam. Jadi bila ditanya tentang hadis yang menghimpunkan tentang penyakit ujub, riak, takabur dan dengki ini, lalu Sayyidina Mu'az bin Jabal menangis.
Dan lelaki yang menerima hadis ni daripada Sayyidina Muaz bin Jabal, dia kata, aku dengar Sayyidina Muaz ni menangis sehingga aku rasa Sayyidina Muaz ni tak akan berhenti menangis. Kerana kuatnya menangis, terisak-isak. Tetapi akhirnya kemudian ia diam. Tapi sampai juga ke penghujungnya dia menangis dan dia berhenti daripada menangis. Seterusnya Muaz yang diredai Allah Ta'ala berkata, lalu Sayyidina Muaz pun kata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda bagiku, wahai Muaz, bahawa aku hendak ceritakan kepadamu satu hadis. Jika engkau peliharakannya, yakni kau jaga betul-betul hadis ni, kau amalkan betul-betul hadis ni, nescaya putuslah hujah kamu di hadapan Allah Ta'ala di hari kiamat. Maknanya, mana kita ada hujah di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari kiamat. Hei Muaz, bahawasanya Allah telah menjadikan 7 malaikat sebelum ia menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Maka ia menjadikan bagi setiap langit yang 7 itu malaikat yang menunggu segala pintu langit itu. Itu kata Rasulullah kepada Muaz. Wahai Muaz, Allah Ta'ala jadikan 7 malaikat sebelum daripada Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi. Di setiap langit dan bumi itu, bila Allah Ta'ala buatkan langit tadi, Allah Ta'ala letakkan malaikat itu sebagai bawab, penjaga pintu. Jadi langit 7 itu dijaga oleh para malaikat. Langit pertama seorang malaikat, langit kedua seorang malaikat, sampailah 7 langit. Jadi tiap-tiap langit kita ni ada seorang yang duk jaga di pintu langit itu. Duk jaga malaikat itu, ada satu malaikat yang jaga di pintu langit itu. Jadi setiap hari adalah amalan-amalan yang akan melalui pintu langit itu tadi. Jadi kita lihat tuan-tuan semua. فَتَصْعُدُ الْحَفَظَةُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ مِنْ حِينَ أَصْبَحَ إِلَى حِينَ أَمْسَى لَهُ نُورٌ كَنُورِ الشَّمْسِ حَتَّى إِذَا طَلَعَتْ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا زَكَّتْهُ فَكَسَّرَتْهُ فَيَقُولُ الْمَلَكُ لِلْحَفَظَةِ اضْرِبُوا بِهَذَا الْعَمَلِ وَجْهَ صَاحِبِهِ أمرني ربي ألا أدع عمل من اغتاب الناس يجاوزني إلى غيري إنه كان يفتخر على الناس في مجالسهم أنا ملك الفخر الله. Maka malaikat yang menjaga amalan hamba Allah daripada pagi hingga petang itu naik ke langit. Amalan itu bercahaya seperti cahaya matahari. Jadi malaikat yang jaga amalan kita yang nama hafazah tadi, jadi malaikat itu tadi dia bawa amalan kita naik ke langit. Bila dia naik, dia bawa amalan kita ni naik ke langit, tuan-tuan semua, bila sampai ke pintu langit, tuan-tuan semua, amalan yang dia bawa tadi itu bercahaya-cahaya. Jadi sehinggalah apabila ia naik dengan amalan itu sampai ke langit yang pertama, maka dibersih dan diperbanyakkannya. Lalu malaikat itu tadi, hafazah tadi, dibersih dan diperbanyakkan. Maksudnya malaikat tadi pujilah, ni amalan bagus ni. Kan, amalan elok, amalan baik dan sebagainya yang dia bawa ni. Maka malaikat yang menunggu pintu langit yang pertama itu berkata kepada malaikat yang memelihara amalan itu. Jadi bila sampai kat pintu langit pertama tadi, malaikat hafazah tadi yang bawa amalan tu tadi, dia kata, oh bagus ni. Ini amalan orang yang soleh, amalannya bagus, begini, bercahaya dan sebagainya. Lalu sampai saja jumpa dengan penjaga pintu langit. Pintu langit yang pertama tadi, malaikat yang jaga pintu langit yang pertama tadi, dia kata apa? Ni dia punya ayatnya. Palukan. Idribu bihadzal amali. Palukan muka ampunyonya dengan amalan ini. Maksudnya ambil amalan ni, pergi palu muka tuan dia tadi. Akulah yang mengetahui orang yang mengumpat. Tuhanku memerintahkan aku supaya aku tidak meninggalkan segala amalan orang yang mengumpat manusia yang melalui aku kepada orang lain daripadaku. Jadi kata malaikat tu, aku tahu tuan dia ni tadi ni, tuan amalan ni, walaupun nampak kamu kata elok, nampak bercahaya,
nampak berwarna-warni, comel dan sebagainya. Tapi aku tahu bahawasanya tuan yang buat amalan ni, amalan dia ni, tuan amalan ni tadi, dia buat amalan ni, dia juga mengumpat. Waliyadzubillah, mengumpat tuan-tuan semua. Allah Subhanahu Wa Taala kata malaikat tadi memerintahkan supaya mana-mana amalan orang yang mengumpat tidak lalu melepasi aku. Sampai kat ni je. Tak boleh. Dia naik ke langit sampai langit pertama saja. Kena lempar turun balik. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan semua, bahayanya amalan ni kalau ada dalam amalan kita ni amalan mengumpat. Jadi menyebabkan amalan kita ni tak boleh nak lepas. Langit pertama lagi pun tak lepas dah. Langit pertama lagi malaikat tak bagi lepas dah. Jadi sebab itu tuan-tuan semua, bila kita mengumpat ke apa, cepat-cepatlah kita istighfar, minta ampun pada Allah. Jadi mengumpat ni dia dosa yang berkaitan dengan makhluk. Jadi apabila dosa itu berkaitan dengan makhluk, selain daripada kita kena beristighfar dan minta ampun pada Allah, kita juga kena minta ampun pada Tuhan dia. Itu kaedah dosa kita dengan makhluk. Jadi Tuhan dia itu siapa tuan-tuan semua? Hak kita mengumpat tadi tu, Tuhan tu siapa? Kemudian dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, bila kita nak minta ampun, kita tak boleh minta ampun secara borong. Sebab kadang-kadang mungkin kalau Tuhan dia tak tahu, Tuhan dia maafkan dosa kita. Tapi kalau Tuhan dia tahu, Tuhan dia tak maafkan. Maka ulama mazhab Syafi'i mengatakan, bila nak minta maaf tadi, kenapa tuan-tuan semua? Kena perjelaskan satu persatu. Apakah yang kita umpatkan tu tadi? Kita mengumpat kat dia tu apa benda? Kalimah yang kita keluarkan tu apa benda? Kita kena pergi cerita kat dia detail. Kita kena kata kat dia, Tuan, saya nak minta maaf dengan Tuan, saya mengumpat kepada Tuan. Saya kata macam ni. Kena sebut balik apa yang kita kata. Ini mazhab kita Imam Syafi'i. Mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau macam tu, sukar sikit lah. Kan? Agaknya kalau nak cerita, Tuan, saya kata kat Tuan begini, agaknya takut tak sempat habis sebut lagi dan naik pelumbuk atas muka kita kan. Dia marah. Tetapi mazhab Imam Malik agak senang sikit. Mazhab Imam Malik dia kata boleh kita minta maaf secara borong. Macam mana secara borong? Kita pergi jumpa dia, minta maaf lah. Ada yang saya mengumpat awak, ada yang saya kata awak tu, saya minta maaf. Boleh begitu secara borong. Jadi dengan cara borong tadi, orang tu maaf, insya-Allah Allah Taala maafkan kita. Ampunkan kesalahan kita. Tu. Jadi nampaknya mazhab Maliki ni, mazhab Imam Malik ni agak senang sikit berbanding dengan mazhab lain, mazhab Syafi'i. Jadi kita taklidlah kepada Imam Malik dalam masalah ni. Nampak agak senang sikitlah berbanding dengan mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Jadi boleh minta maaf secara borong, secara pukal macam tu. Tapi mazhab Syafi'i tak boleh. Namun begitu Imam Ghazali kata, jika minta maaf tadi tidak mendatangkan kepada kemudaratan yang lebih besar. Tetapi kalau kita pergi minta maaf kepada dia tu tadi mendatangkan kemudaratan yang lebih besar pada diri kita, kan? Mungkin ada, kalau kita dengan kita minta maaf tu, mudarat yang lebih besar akan timpa pada diri kita. Maka kata Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, memadailah yang pertama kita minta ampun kepada Allah Ta'ala kepadanya. Minta ampun untuk orang yang kita mengumpat tadi tu. Kenapa kita minta ampun pada dia? Moga-moga dia di akhirat besok-besok, dia tidak termasuk di dalam orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Sebabnya tuan-tuan semua, mengikut keadaannya lah, orang yang akan minta pahala kita, minta amalan kebaikan kita yang kita buat, tuntut daripada kita ini, kalau mereka ada masalah, kalau mereka tak ada masalah, mereka masuk syurga terus, dia tak akan minta dah dengan kita. Maka kata Imam Ghazali, begitu kita minta ampun kepadanya, ya Allah, ampunlah dosa orang yang aku mengumpat, aku mengata ni, ya Allah, ampunkan dosanya dan masukkanlah mereka ke dalam syurga. Jadi bila mereka masuk ke dalam syurga, dia tak ada nak minta dengan kita, dia tak ada nak tuntutkan kita di akhirat. Sebab mereka dah selamat. Yang pertama, minta ampun untuk mereka.
Yang kedua, kita bersedekah untuk mereka. Jadi kalau kita buat kenduri ke apa semua, kita pergi kedai makan, jamu orang makan, niatkan, ya Allah, aku sedekah ini ni, aku niatkan pahalanya untuk orang-orang yang aku mengumpat, orang-orang yang aku buat salah dengan dia. Orang-orang yang aku buat salah, orang-orang yang aku mengumpat. Jadi dapatlah pahala itu kepada orang yang kita buat salah dan kita mengumpat tu. Dapat pahala kat dia. Jadi bila di akhirat besok-besok, dia tengok pahala dia banyak dah. Pahala dia banyak. Jadi dengan pahala yang banyak tadi, dia tak ada masalah lah. Masuk syurga lah. InsyaAllah mudah-mudahan masuk syurga. Bila masuk syurga, maka kesalahan-kesalahan kita dengan dia tu, tidak lagilah dia tidak lagilah dia nak minta dengan kitanya. Kan? Nak minta pahala, nak minta tuntukan daripada kita dan sebagainya. Macam tu. Jadi ala kulli hal, tuan-tuan semua, begitu cara-caranya. Kalau kita mampu, minta maaf dengan dia. Kan? Mazhab Syafi'i kena minta maaf secara detail. Mazhab Maliki secara borong pun cakap apa-apa salah saya dengan awak, saya minta maaf lah, termasuk mengumpat ke apa. Borong macam tu boleh. Kalau kedua-dua pun tak mampu, tak boleh juga, kedua-duanya tak mampu, maka itulah cara yang dikatakan oleh Imam Ghazali, beristighfar untuknya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Dosa kita tak lagi dosa dia dulu. Supaya dia tak tuntut dengan kita di akhirat. Dan kalau kita bersedekah pun, sedekah niat tu, pahala tu untuk dia, supaya pahala ada kat dia. InsyaAllah. Okey? Tu masalah mengumpat. Jadi masalah mengumpat ni susah jugalah tuan-tuan semua. Sebab dia dah menjadi satu benda yang orang kata yang banyak orang buat lah di akhir zaman ni. Kan? Kalau tak mengumpat dengan mulut, mengumpat dengan tulisan. Kan? Tulisan melalui WhatsApp, tulisan melalui Telegram, tulisan melalui Facebook dan sebagainya. Okey? Walaupun begitu, ada beberapa keadaan ataupun situasi yang Allah Subhanahu Wa Taala benarkan kita untuk mengumpat. Kita dah belajar dalam kitab ni di bab yang depan dulu. Adalah tempat-tempatnya yang dibenarkan oleh Allah untuk kita mengumpat. Ada 6 tempat semua. Jadi kalau kita mengumpat dengan alasan ataupun sebab yang dibenarkan oleh syarak, itu tak berdosa. Tak berdosa. Yang berdosa ni yang tidak ada alasan dan tidak ada kebenaran daripada syarak. Okey, habis. Okey. Okey, summa qala, kemudian ta'ti al-hafazatu bi'amalin salihin. InsyaAllah sambungannya kita sambung pada kuliah akan datang. Okey, wallahu alam. Dia akan lalu, setiap amalan itu akan lalu sampai ke langit yang ke-7. Langit pertama tu macam tu. Okey, insya-Allah. Macam itulah tuan-tuan semua. Amalan ni. Syurga ni tuan-tuan semua diliputi dengan perkara-perkara yang kita tak suka. Kalau benda hak suka tu, itu amalan-amalan masukkan ke dalam neraka. Itu Nabi SAW sebut, huffatil jannatu bil makarih. Syurga itu diliputi dengan amalan-amalan yang kita tak suka. Maksudnya banyak amalan yang kita tak suka dengan jiwa kita, itulah amalan yang masukkan ke dalam syurga. Mengumpat kita suka, tinggalkan mengumpat itu tak suka. Kan? Itulah yang memasukkan kita ke dalam syurga. Okay, baik. Habis tuan-tuan semua, insya-Allah kita masuk ke kitab yang kedua. InsyaAllah pagi ni rasanya saya akan baca dua kitab saja. Kitab Hidayatus Salikin dengan pedoman solat berjemaah ni, insya-Allah. Sebab saya tak berapa sihat mana. Jadi doalah tuan-tuan semua. Demam sikit, batuk-batuk. Baik, kita lihat pada muka surat 26. Pada baris yang ketiga, 4. 5, 6, 7, 8. Baris yang ke-8 daripada atas. Baris yang ke-8 daripada atas, muka surat 26. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid daraini amin.
Dan jika diselangi saf dengan mimbar atau tiang, tiada putus safnya. Kerana dinamakan saf yang satu pada uruf. Okey, habis kat situ. Jadi sekarang ni dia nak cerita kepada kita tentang masalah saf. Kalau kita masuk ke dalam masjid, bila kita masuk dalam masjid, kita berada di saf, tapi saf kita tu diselangi oleh tiang ataupun diselangi oleh mimbar. Maknanya putus, lepas tu sambung. Mana ada di celah tu ada mimbar. Kan? Celah tu ada mimbar di celah tadi. Ataupun ada tiang di celah tadi. Jadi apa jadi? Jadi kata dia tidak memutuskan saf tu tadi. Saf tadi tak putus. Saf tu tak putus. Jadi tuan-tuan jangan rasa sebab apa? Sebab ada orang yang kata kalau ada tiang ataupun ada mimbar, saf tu putus. Jadi mereka tak nak duduk di saf tu. Jadi lari daripada saf tu, akhirnya menyebabkan saf tu kosong. Jadi mengikut ulama kata dia kalau ada tiang ataupun ada mimbar, saf tu tadi tidak memutuskan apa benda tiang atau mimbar tadi tidak memutuskan saf. Jadi saf tu masih tetap bersambung lagi. Itu permasalahan saf lah. Okey, tak ada masalah tu. Okey, selesai. Kemudian kata dia, maka barang yang didapat oleh makmum yang masbuk serta dengan imamnya itu dinamakan awal sembahyangnya. Dan barang yang dikerjakan kemudian daripada salam imamnya itu akhirnya. Maka mengulangi kunut makmum yang mengikut imam rakaat yang kedua sembahyang subuh. Kerana kunut serta imam itu bukan tempatnya. Dan mengulangi tahiyat awal makmum yang mengikut imam rakaat yang ketiga. Kerana tahiyat serta imam itu bukan tempatnya. Okey. Tuan-tuan semua begini. Masalah yang dia nak sebut ni begini. Masalah seorang ni masbuk. Dia masuk semayang bersama dengan imam. Bila dia masuk semayang bersama dengan imam, katalah dia masuk di rakaat yang kedua semayang subuh. Jadi bila dia masuk di rakaat kedua semayang subuh, lepas pada i'tidal rakaat yang kedua semayang subuh tadi, imam pun baca kunut, dia pun baca kunut. Dia apabila dia baca kunut bersama dengan imam, kunut imam tu pada tempat yang betul lah pada rakaat yang kedua. Tetapi dia ni tadi pada rakaat yang pertama. Soalannya, adakah dia semayang tu tadi yang diikut imam tadi pada rakaat kedua tu imam, dia dikira rakaat tu yang dia masuk tu akhir semayang dia, kemudian hak dia sambung nanti awal semayang dia? Ataupun itu adalah awal sembahyangnya, kemudian dia sambung nanti satu rakaat itu akhir sembahyangnya. Kita faham dah. Kalau kita ada amal hari-harian tu, kita tahu dah. Maksudnya kita masuk, itu rakaat pertama kita lah. Lepas kita sambung nanti, itu rakaat kedua. Maka kita baca balik kunut. Tetapi dia bawa di sini sebab ada juga mazhab yang mengatakan itu akhir sembahyang kita. Kita buat hak akhir dulu. Hak kita sambung nanti hak awal. Maka mengikut mazhab yang macam ni, dia tak perlu lagi ulang kunut. Sebab apa? Sebab dia baca kunut dengan tu imam tu tadi, dah betul dah. Di tempat mana tu di semayangnya yang terakhir. Yang rakaat kedua. Lepas tu baru buat rakaat yang pertama. Kita semayang yang bersama dengan tu imam itu rakaat pertama. Tu imam rakaat kedua, itu rakaat pertama kita. Jadi, kunut yang kita baca tu hanya sekadar mengikut imam. Bukannya kunut tu betul-betul tempatnya. Jadi apabila kita bangun sambung satu lagi rakaat dengan lepas pada imam bagi salam, itulah rakaat kedua. Di situlah ada kunut kitanya. Di situlah sepatutnya kita membaca kunut. Kerana itulah rakaat yang kedua. Jadi itu timbul persoalan yang berkaitan dengan khilaf ulama. Jadi sebab itu dia bawa masuk di sini. Walaupun memang kita duk buat macam-macam macam ni dah.
Kan? Tak ada buat lagu lain dah. Kan? Kalau kita masuk rakaat kedua sembahyang subuh, kita baca kunut dengan Tok Imam. Kita pun duduk tahiyat akhir dengan Tok Imam. Tok Imam pun bagi salam. Lepas Tok Imam bagi salam, kita pun bangun tambah satu lagi rakaat dan kita baca kunut semula. Sebab apa? Sebab yang kita baca tadi itu awal sembahyang kita. Rakaat pertama lah kira awal. Jadi di rakaat pertama tidak ada kunut. Tapi kita baca kunut tadi tu kerana mengikut Tok Imam saja. Jadi rakaat kedua ni kita baca kunut sekali lagi. Jadi begitu juga dia kata kalau tahiyat awal, kalau kita masuk di rakaat ketiga sembahyang maghrib, Tok Imam baca tahiyat akhir, kita pun tahiyat. Kan? Tahiyat itu bukan tempat tahiyat awal. Kan? Itu bukan tahiyat awal. Itu kita ikut Tok Imam. Kenapa? Kerana itu adalah rakaat yang Tok Imam baca tahiyat akhir, kita ikutlah. Tapi itu rakaat pertama kita. Jadi tak bacaan tahiyat awal tu tak betul pada tempatnya. Jadi lepas pada kita sambung rakaat kedua kita, ada tahiyat awal semula kita buat. Itu maksudnya. Tak ada payah mana ni. Cuma dia cerita ni takut cerita sebagai isyarat kepada khilaf ulama yang mengatakan sembahyang yang kita sembahyang dengan Tok Imam itulah sembahyang mengikut rakaat sama dengan Tok Imam. Dan kemudian kita sambung tu, itu hak awal, hak tertinggal hak awal. Gitu. Ada ulama yang kata macam tu. Tapi pendapat itu bukan mazhab kita Imam Syafi'i. Mazhab kita Imam Syafi'i ialah sembahyang yang kita sembahyang bersama dengan Tok Imam, hak sedang kita sembahyang itulah rakaat pertama kita. Tak kira lah Tok Imam tu rakaat di berapa pun. Okey. Okey, insya-Allah saya ingat setakat itu saja dulu untuk pagi ni. Jadi saya rasa tak larat dah nak sambung lagi. Jadi mudah-mudahan ada manfaat lah tuan-tuan semua. Sedikit perkongsian pada pagi ni. Walaupun sebenarnya tadi ingat rasa nak batalkan kuliah dah. Tapi tak apalah. Buat juga, mana tahu ada semangat sikit dah. Jadi setakat ni lah tuan-tuan semua. Setakat ni dulu. Kepala rasa pening-pening sikit. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk terus beramal dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah Taala jadikan amal-amal kita yang kita lakukan itu amal soleh yang tidak bercampur dengan perkara-perkara yang merosakkan. Dan semoga amalan kita itu melepasi sampai ke 7 langit. Naik ke atas semua amalan yang kita buat, insya-Allah. Dan niat semoga Allah Ta'ala jadikan kita seorang yang penuntut ilmu, yang belajar ilmu, yang menuntut ilmu sampai ke akhir hayat, insya-Allah. Jadi wallahu alam, mudah-mudahan ada kebaikan, ada keberkatan kuliah yang sedikit ini. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.